Oh, ada lagi yang ni ke? Yang tengah yang nak join kelas ni. Sekejap Baru ada 35 orang. So saya rasa ada lagi yang belum join ni. So sini saya nak tengok ada yang pending ke? Ada yang pending? Tak ada. Okay, so I will share the screen. So the screen. Okay, nampak semua? So ada yang baru nak join. Okay, topik next topik adalah berkenaan dengan pengairan tanaman ya. Dalam tajuk kita belajar tajuk crop production, penghasilan tanaman ya, crop production. So one of the main topics yang penting adalah dari segi pengairan tanaman, di mana kita semua tahu bahawa pengairan tanaman adalah salah satu keperluan ya untuk sumber air yang kita bekalkan kepada tanaman. Okay, so tetapi saya tak nak pergi lebih, terlampau detail untuk level kamu lebih kepada exposure, penjelasan sistem dan sebagainya. Topik ni akan masuk test final exam. Biasanya final exam akan melibatkan soalan berkaitan dengan design, reka bentuk, sketching, lakaran, ringkas sistem pengairan yang diperlukan. Lepas tu dan komponen sistem pengairan yang perlu ada, ya, iaitu yang paling penting untuk kamu tahulah. Okay, so for today, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan micro irrigation ya. So komponen dia hampir sama. So saya rasa yang paling dekat dengan kamu adalah sistem fertigasi ya. So saya percaya ramai student sudah terlibat dengan kerja-kerja amalan ladang, kerja-kerja ladang secara langsung tak langsung, formal tak formal, di luar kelas, di dalam kelas dengan kelas lain. So dah biasa dengan sistem sedia ada dan juga komponen-komponen yang terlibat. Okay. So nota ni saya develop sekali dengan Dr. Wan Fazilah sekali. So some of the material daripada Dr. Wan juga. Okay. Okay, let's go with the irrigation. So apa maksud irrigation ya sebenarnya? Okay, pengairan. Okay, so kalau tengok balik kepada nota-nota sebelum ni, pengairan ni adalah satu kaedah ya, kaedah untuk kita membekalkan air kepada sistem tanaman kita. Okay, so tanpa air, of course pokok mungkin boleh hidup, mungkin tak boleh hidup, ya, bergantung kepada jenis tanaman. Okay. So untuk sistem yang kita akan fokus lebih kepada micro irrigation dan drip irrigation. Okay. So kalau kita tengok pada chart ni, sistem irrigation pengairan ada berapa jenis. Yang pertama adalah sprinkler system sebelah kanan saya, micro irrigation, subsurface irrigation dan surface irrigation. Okay. Pengairan permukaan, pengairan sub permukaan, pengairan mikro dan pengairan secara sprinkler. So 4 yang main, komponen main. Okay, untuk saya pergi kepada surface irrigation dahulu ya. So surface irrigation ni banyak digunakan di negara-negara membangun, negara-negara pertanian ya. So contoh yang paling dekat di negara kita pun ada, contoh flooding. Contoh flooding ni tanaman apa kita guna? Padi. Padi, betul. So padi banyak guna kaedah flooding. Okay, kenapa guna kaedah flooding? Kenapa tak guna kaedah subsurface? Kenapa tak guna micro irrigation ataupun sprinkler? Kenapa, agak? Siapa-siapa boleh jawab? Boleh tak? Agak kenapa? So, kalau kita tengok kepada penggunaan air, penggunaan air dia, flooding ni maksudnya flood, banjir. So, penggunaan air dia adalah paling banyak. Ya, paling banyak surface irrigation. Kalau komponen antara 4 ni, level yang kedua antara 4 ni
surface irrigation, penggunaan air dia adalah paling banyak. Dan apabila penggunaan air yang paling banyak, dia secara tak langsung akan melibatkan kepada penggunaan infrastruktur dan juga kos operasi, ya. Okay, selain pada kaedah flooding, kita ada contour farming. Biasanya contour farming ni kaedah irrigation dia, kalau kita pergi melihat kepada kawasan teres di Bali, di Nepal, di India, kawasan Banjaran, di Sarawak pun ada. Okay, so dia orang ada practice contour farming supaya boleh menyesuaikan kaedah tanaman pengairan dengan bentuk muka bumi, ya. So kaedah Faro adalah salah satu surface irrigation juga, di mana Faro ni kaedah yang paling jimat lah. Okay. So biasanya di luar negara kalau sumber air paling banyak, maksudnya abundant. So dia tak perlu install pipe, tak perlu pakai emitter. So tanaman yang ditanam, dia perlu siram mungkin seminggu 2 kali sahaja siram air. Okay. So teknik yang digunakan adalah mungkin berkaitan dengan sistem ni, siphon, okay, sedutan graviti, sebab air yang dibekalkan ni biasanya longkang ni level ketinggian air itu biasanya lebih tinggi. So kalau saya boleh share sikit, ya. Saya ada ni. So, okay. Okay, nampak So ini canggih sikit lah nota. Okay. So katakanlah ini level channel air. So level channel air. So ini air. So simbol air macam ni. So biasanya Betul tak nampak ke? Oh iya ke? Sekejap Oh, share screen. New share. Okay, saya nampak Okay, so ini katakanlah channel air, ya. So ini so saya draw ini channel air lah. Dia punya tanah, ya. So biasa tanaman dia dia ada burn atau batas. So tanaman dia kawasan dia lagi rendah banding kawasan sumber air. So dia boleh siphon out air kepada kawasan tanaman pokok, ya. Kawasan tanaman lah. Okay. So biasanya untuk sistem yang Faro tadi, dalam barisan tanaman tu, so dia ada baris, dia perpendicular daripada top view, di top view. Sorry. Okay, so top view. So ini main drain dia. Oh, sorry. So ini main drain dia. Okay, so dia transfer air perpendicular kepada baris tanaman, ya. So yang paling dekat kaedah ini, kalau kamu nanti kalau berpeluang menanam pokok buah-buahan, tomato ataupun cili, kalau sumber air dia memang banyak, so boleh praktis, ya. Ataupun tanaman jagung, ya. Kalau musim banjir janganlah praktis macam ni. Ya, kalau banjir kena keluarkan air. Okay, tak boleh. Alright. So we continue. Let me share another slide. New share. Okay. So itu adalah kaedah Faro irrigation, ya. So di bawah flooding, okay, kategori fourth level, level keempat, dengan kaedah banjir, sama ada kita control flooding ataupun wild flooding. Biasanya untuk sawah padi kita control flooding. Wild flooding ni jarang kita ada, kecuali untuk nature punya practice, ya. Masih ada lagi practice sometimes kita perlukan secara natural, okay, natural flooding. Contoh, kalau kamu rujuk ada satu video di mana dia orang cuba untuk kembalikan hutan, ya, hutan di kawasan desert, kawasan padang pasir. So di mana dia akan buat teres contour, sort of contour farming. So dia akan pump air daripada bawah tanah dan masuk kepada teres-teres
dan dia akan biarkan air itu mengalir, sort of like a temporary wetland, ya, temporary wetland. So dia akan membantu dari segi kecekapan tanah itu untuk absorb air, untuk menyerap air masuk ke dalam tanah dan secara tak langsung membekalkan air dan kelembapan untuk pokok, ya, untuk hidup di padang pasir. So memang dah ada praktis, ya. Dan control flooding ini biasanya yang contoh yang saya beritahu tadi adalah untuk tanaman bijirin, ya, bijirin, tak semestinya padi, ya, tanaman gandum, sorghum dan sebagainya, ya. Okay, any question on this one? So kita akan fokus lebih kepada micro irrigation dan drip irrigation, ya. So kenapa? Mungkin kamu akan bertanya kenapa micro irrigation dan drip irrigation. Sebab kalau ikutkan antara ketiga empat ni, level yang kedua, ya, level kedua ni, so kebanyakannya dia dah establish dia punya teknologi dan juga kebanyakan machinery tak terlibat banyak sangat dalam sistem infrastruktur pengairan dan sebagainya. Kecuali yang kedua daripada kanan saya ni adalah micro irrigation, okay, dan juga drip irrigation. Yang ni sistem ni ada melibatkan sistem pengairan, sistem mechanization, ya, mechanization, sama ada pump, sama ada filter, sama ada engine-nya dan sebagainya. Okay, so as learning outcome, you should be able to identify the type of irrigation yang mana saya dah jelaskan tadi. Understand layout components, apa komponen micro irrigation, dan juga calculate emitter discharge. Okay, yang ni akan ada calculation lah. Okay, topik ni kena praktis, kena buat latihan, dan saya tak terlupa nak masukkan latihan berkumpulan lah. Ini kena submit by kumpulan. Just basically a sketch of your irrigation design. Yeah. Okay, what is micro or drip irrigation? Okay, lebih pada asas lah. What are the operation principle of micro irrigation? Okay, kalau tengok saya ada satu slide ni saya ini PDF ya. Okay, kalau tengok micro irrigation ni dia adalah dekat dengan kita, dengan badan kita. So for example adalah urat darah manusia. Okay, dalam capillary system darah manusia ada urat darah yang besar dan urat darah yang halus, ya. So urat darah yang halus tu sebenarnya dia ada tekanan, ya. So sistem dia pertekanan. So tekanan kalau dalam badan manusia adalah daripada pumping heart, daripada jantung. So kalau kamu boleh imagine, ya. So jantung pump pressure lebih tinggi daripada atmosphere pressure. 1 ATM. 1 ATM berapa tan? Lebih kurang 10 ekor gajah. Okay, duduk menekan atas dada kita. Imagine lah ibarat dia. Okay, that's how amazing is our creation. Yeah. So with that pressure, so setiap jalur darah dan urat darah badan kita mampu menampung tekanan. Ya. So kalau kamu cucuk sikit pada jari kamu akan keluar darah halus, ya. Halus. So ujung jari tu ada sort of like macam ada very fine capillary, blood capillary. So the same concept yang kamu boleh apply pada sistem micro or drip irrigation. Okay. So prinsip yang pertama yang saya nak share di sini adalah yang pertama adalah sistem dia mesti bertekanan. Okay, itu yang pertama. Kena ingat. Yang kedua adalah micro irrigation mesti ada sistem deliver untuk menghantar jumlah air yang telah ditetapkan. Okay, very small amount but very precise amount. Okay, so itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga adalah dari segi design dan juga prinsip operasi. Nanti kita tengok apa jenis ini, nozzle dan sebagainya. Okay, what are the operation principle? Okay, saya dah mention this too. Okay, what is the micro or drip irrigation? Okay, bila kita bercakap berkaitan dengan micro ataupun drip irrigation, kita biasanya kita nak air itu deliver pada pokok frequent application
dan at the right amount of water. Okay, setengah pokok tu perlukan air banyak, ya, macam pokok padi dan sebagainya itu sistem mungkin tidak perlu sistem pengairan, kecuali nanti mungkin pada zaman saya, pada zaman kamu semua ada masalah air. So pokok kena cari pokok padi yang aerobik. Okay, sekarang anaerobik. Okay, aerobik yang boleh tahan, yang boleh hidup, hasil dia tinggi pada sistem aerobik yang boleh kita apply sistem fertigasi ataupun sistem micro atau drip irrigation. Okay, so di situ ada berlaku penjimatan air, okay, fecund application dan pokok boleh hidup. Yeah. Okay, micro irrigation is also referred as drip or trickle irrigation, which have a similar design and management criteria. Okay, dan biasanya untuk micro dan irrigation, drip irrigation ni, kita akan ada short interval for irrigation. Katakanlah for every 5 minutes, okay, irrigate for 5 minutes, irrigated for 10 minutes, ataupun 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Kita ada time frame dia. Ataupun kita limit, instead of time frame, kita limit kepada jumlah air. Ya, kita tahu pokok ni maksimum pada umur sekian-sekian, maksimum dia boleh terima air, tanah mampu menampung air adalah sebanyak 20 liter per hour, 20 liter satu hari. Okay, so tak boleh lebih daripada tu. So kamu boleh play around dengan sistem. Macam mana sistem nak timing ke ataupun sistem emitter nak deliver air. So kalau kamu bagi semua sekaligus 20 liter, mungkin air itu akan hilang dalam sistem baliran tanah, kelembapan, penguapan dan sebagainya. So kita nak bagi secara efisien pada pokok, so mesti kawal dia pada berapa jumlah minimum untuk pokok itu survive. Mungkin 5 minit pagi, bagi 10 liter pagi, 10 liter petang. So total 20 liter total per day. Okay, so that's how you can manage. Alright. So saya ada video ni dari segi micro irrigation. Sekejap saya buka apa ni, self flushing capacity. Sekejap saya buka self flushing capacity. Saya tengah mencari video tu. Ini kot. Okay. So saya ada bercakap tadi berkaitan dengan prinsipal untuk suatu operasi dripper, ya. So komponen yang kita perlu ada 3 tadi, ya. Ingat. Okay. Pertama, sistem yang bertekanan. Yang kedua, apa? Ingat tak? Right amount of water. Yang ketiga adalah precise amount of water. Yang ketiga apa tadi? Saya lupa. Okay. Design operation kan? Ya, yeah, design. Okay, design right amount of water. Okay, sistem bertekanan. Right design of pipe sizing, which is deliver right amount of water. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Ketiga? Siapa ingat? Design operation. Design operation. Okay, sistem. Okay, sistem dia. Okay, kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok pada video ni, macam mana saya nak share. Okay, so saya nak share balik. Kat mana ni? You share. Okay, dapat tengok So ini adalah salah satu contoh, ya. So contoh secara prinsipalnya how the things work daripada dripper tadi. So ini dalam pipe 14 mm ataupun 20 mm
dripper tu dia dah pre-install dalam pipes. Okay, so dalam prinsip cecair liquid engineering, so cecair yang ada tekanan tinggi biasanya dia turbulent flow, air bergolak air bergolak. So aliran dia tidak tenang. So bila tidak tenang dia tak boleh deliver pada tekanan pada amount yang dikehendaki. So dengan design zigzag macam ni, kalau kamu tengok pada design macam ni, so dia akan tukar daripada turbulence flow kepada laminar flow. Okay, turbulence, boleh search turbulent flow. Pernah dengar tak? Turbulence. T-U-R Benar doktor. Turbulence Turbulence flow kepada laminar flow. Laminar, L-A-M-I-N-A-R, laminar flow. So laminar flow ni adalah aliran yang tenang. So pressure pun tenang stabil. So with that zigzag ni, komponen zigzag ni dia akan membantu menenangkan aliran air dan dengan kawalan tersebut dia boleh deliver air pada exact amount and exact pressure. Okay, tengok. Okay, dan juga prinsip dia adalah untuk self cleaning. Okay, bila turbulence. Okay, ini jenis user saya belum lagi nak tengok. Okay, what happened to the pipes? Okay, ini contoh teknologi teknologi drip irrigation Okay, ini dia dah pre-install dalam sistem pipe. Hampir sama macam sistem fertigasi tapi advantage dia dah preset jarak lah. Okay. Kalau macam sistem fertigasi tube tu dia agak lebih sort of like macam module base ataupun lebih fleksibel lah dari segi jarak tanaman, susunan dan sebagainya. Okay, ini adalah saiz 2 inci, 3 inci dan 4 inci pipes. Okay. So amount yang air yang boleh masuk dan tekanan yang boleh ditampung. Okay. So, mana? Okay, ini prinsipalnya. Ada suara ke? Boleh dengar ke? Tak ada. So ini sambungan dia. So kepada pump ataupun valve atau nozzle. Okay. Ini pecah lagi kepada. Okay, yang putih ni di tengah ni adalah main lateral pipe. Okay, lateral pipe utama. Okay, nanti kalau nak design nanti kita akan ada design sketch up. Tak perlu sketch up. Maksud saya sketch lakaran lah. Okay. Dan lateral pipe yang hitam yang atas ni adalah delivery pipe, lateral pipes. Okay. So dia banyak. Okay. Yang putih itu adalah main pipe, hitam itu adalah lateral pipes. So lateral ni adalah yang masuk kepada kawasan baris-baris tanaman. Ya. Subsurface. Okay, kaedah untuk pemasangan dia boleh sama ada surface ataupun subsurface. Okay, balik kepada konsep irrigation tadi. Okay, apa kelebihan dia dan kekurangan? Subsurface ni kekurangan dia adalah dari segi kos logistik dan infrastruktur dia agak tinggi. Kamu terpaksa menggunakan khidmat traktor untuk menggali lubang dan sebagainya. Kalau 1 hektar mungkin boleh tahan lah. Kalau ada 100 hektar, so tak mampu lah. Dia punya kos terlampau tinggi. So kos infrastruktur, kos teknologi dan sebagainya mungkin tidak praktikal. So that's why biasanya kalau teknologi macam ni, biasanya kita gunakan surface irrigation sahaja dah cukup. Walau bagaimanapun, kalau subsurface irrigation ni dia ada advantage dia. Kalau subsurface ibarat kita supply air daripada bawah tanah. So bila berlaku macam tu, kita secara tak langsung mengurangkan kadar penguapan air, kehilangan air melalui penguap panas kan. So dia sebenarnya membantu pertumbuhan akar pokok dengan lebih cepat. Ya. Dan speaking of dari segi environmental impacts, dia sebenarnya membantu dari segi pengurangan agriculture greenhouse gases, ya, GHG, especially untuk nitrous oxide. Okay. Ini pemasangan dia. Kalau tengok di sini meter ni dia ada indikasi pressure, tekanan. Okay, setiap pipe ni, delivery pipe ataupun lateral pipe kita ada untuk measure tekanan.
Ini recalling, penyimpanan sebagainya. Okay, sistem untuk penyimpanan. Okay, bila dah nak harvest, so boleh cabut balik, dah pasang balik. Cuma kos dan masa pekerja untuk menyimpan dan Disember balik tu mungkin agak tinggi lah. Cuma keberkesanan dari segi saluran air dan sebagainya itu lagi efisien lah berbanding kaedah konvensional. Okay, so yang saya mention di sini adalah irrigation sahaja ya. Sebenarnya kamu boleh combine sekali guna baja AB ataupun baja organik whatever, deliver nutrient kepada pokok ataupun racun, tak sepertinya air. So blend sekali dalam air, deliver terus sama-sama dengan bancuan. So itu advantage dia menggunakan drip irrigation. Dan di mana kalau kamu guna flooding dan sebagainya, amount yang kamu guna chemical ataupun nutrient akan lebih tinggi. Okay, tak, it's not cost effective. Cuma cost di sini yang kamu akan ada adalah dari segi cost capital untuk pembelian instrumen itulah, sistem. Okay, let me share you with back to this. Okay. Tadi saya beritahu ada principle operation untuk micro irrigation. Drop by drop adalah lebih kepada sistem ya, sistem. How actually we can deliver accurate and slow application of water and localized irrigation which is on the system pressure, tekanan dia. Tekanan yang ketiga tu dihasilkan oleh pump dan juga dari segi jenis pipes ya. Okay, ini adalah contoh ya, di mana emitter tu yang telah dipasang dalam pipe dan deliver within the root zone of the plants. Okay, dalam lingkungan akar pokok. Okay, so seterusnya nampak tak? Nampak slide saya share ni? Nampak. Okay, so thank you. Okay. Ya, saya zoom sikit. Okay, ini contoh ya, macam mana layout dia. Layout untuk kawasan smallholder irrigation system. Of course, sumber air yang pertama adalah kita perlu ada sumber air di sini. Okay, tengok sumber air. So, sumber air adalah yang paling kritikal. Apakah sumber air yang kita boleh guna untuk kawasan pengairan tanaman kita? Nak guna tap water ke? Air pipe, syabas. Tak efektif, tak ekonomik. Kecuali kalau sistem irigasi tanam cili dalam polybag dan sebagainya, mungkin dia lebih cost efektif lah. Okay. Kaedah konvensional biasanya dia akan cari sumber air bawah tanah ataupun mana? Air sungai. Ya, air sungai, pump masuk kepada ada kawasan tadahan air. So ini mungkin kolam tadahan air dulu sebelum daripada sungai. So sungai maksudnya ada satu lagi pump masuk ke kolam. So masuk kolam sini, kolam takungan air. So daripada kolam baru pump unit akan pump masuk kepada sistem distribution of water system. Okay, if you notice there is one part missing kat sini. Apa dia agak? Perlu ada apa agak-agak? Filter, penapis air. Bagus, thank you. So ini adalah meter, pressure meter. So biasanya kita perlu ada filter, physical filter. Mungkin this case air ni dah bersih ya. Tapi walau bagaimanapun, kalau guna sistem dripper, filter is the main one. Kenapa? Sebab dripper tu sangat halus ya. Kalau terblok, okay, so air takkan dapat deliver dan semua sistem kena buat flushing all the time. So which is time consuming, will be costly. Kadang-kadang kalau ada masalah lagi teruk, ada algae dalam tu, pasir dan sebagainya. So satu pipe emitter tu kena tukar. Cost dia agak mahal ya. So have to be very careful in term of the operating of this system. Alright, so daripada pump dan filter mesti kena ada kepada delivery system. So ini control head dia, sama ada nak control gunakan somebody is waiting to join. Okay.
So from here kamu boleh ada sistem venturi system ataupun sistem fertigasi for each untuk for the line, for the block dan sebagainya. Okay. Daripada main line ni kamu boleh deliver air, okay, main line ataupun the main pipe, pipe utama dan pergi kepada laterals. Okay, laterals. So ini kalau ikutkan di sini 0.5 hektar each. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada 10, 5 hektar lah total. Okay, so kamu boleh buat pecahan tanaman jenis tanaman bergiliran. Mungkin pokok jagung, pokok sayuran dan alternate. Kena cycle lah. Kena buat pusingan tanaman supaya tidak ada penyakit ya. Okay, kalau tengok kepada sistem distribution, okay, line. So di bawah ni main line. So di sini akan ada sistem sistem pemasangan fertigation unit. Ya, ini contoh yang mana sistem ni integrate sistem fertigasi baja ya, air baja masuk sekali dengan sistem saliran. Okay, ini that's the beauty of drip irrigation ya. Kamu jimat masa untuk kawalan baja, kawalan pemajaan dan juga kawalan air ya dengan tepat. So kamu boleh mengawal jumlah air dan jumlah baja yang dikehendaki. Dan sometimes pesticide also. Pesticide yang boleh diabsorb oleh tanaman lah. Okay. So di sini ada sistem fertigasi, sistem dosing system, dosing, D-O-S-I-N-G, dosing system. Dan di sini adalah sistem distribution daripada dosing kepada lateral pipes. Okay, lateral pipe di sini, yang masuk di sini. Okay, lateral pipes. Dan of course di hujung ni biasanya kita akan ada flushing. Okay, flushing valve supaya apabila satu season ataupun tengah season dalam satu season tu kita boleh ada satu ketika kita untuk flush. Okay, bersihkan pipes. Okay. Okay, main line outside the farm. Okay, ini close up picture untuk sistem dosing system. Okay. So kita tengok di sini main line masuk dan ini fertigation units, okay, connect to the farm dan pergi kepada secondary line. Okay, ini pipe perlu ada stop valve ya, untuk kamu senang manage. Kalau semua tadi macam ni satu line semua tak stop valve, kalau ada bocor kat sini semua efek. Ya, katakanlah kamu nak rehat satu plot ni, tak nak siram. So pakai stop valve, tutup sini, kawasan lain still dapat siraman air. Okay, itu the beauty of it. Okay. Alright, jenis-jenis emitter. Okay, so ada banyak jenis emitter. So di sini saya tak nak pergi lebih lanjut. Ini dekat pasaran banyak. Cuma ada beberapa aspek yang perlu saya tekankan di sini. Okay, dari segi pemilihan emitters. Okay, pemilihan emitters bergantung kepada jumlah aliran air. Okay, jumlah aliran air, berapa banyak air yang keluar dalam 1 minit, 1 jam. Okay. Dan jadual penyiraman itu bergantung kepada keperluan tanaman ya, dan juga keperluan jenis tanah. Okay. So kalau tengok di sini gambar yang atas ni, so ini hampir sama ya sistem dia dengan yang bawah ni, dia drip. Dan ketiga-tiga gambar yang atas ni prinsip dia hampir sama. Dia always pipe dia akan sentiasa bertekanan tinggi. Okay, sentiasa ada tekanan, tak boleh bocor. Kalau bocor sikit saja, dia akan mencik macam air hujan lah. So that's the disadvantage of this system lah. Disebabkan oleh dia sentiasa bertekanan, kalau bocor, dia akan ada kehilangan air yang banyak. Ya, sebab tu kena check selalulah. Tapi kalau dia operate in very well, very good manners, so you will have the most efficient system. Okay, okay, yang di bawah ni adalah lebih kepada dripper ya, dripper di mana kamu boleh mengawal dan adjust dia punya flow rate ikut kehendak pokok dan usia pokok. Okay, di bawah pun sama. Okay, contoh di sini dia ada jarak tanaman, ini pokok tomato ya. Okay, jarak tanaman antara pokok dan pokok lebih kurang sekaki setengah, dan emitter pun sebenarnya mengikut emitters ni dia sebenarnya mengikut jarak tanaman. Okay, berapa jarak tanaman, dan emitter kalau kamu nak beli kena ikut jarak tanaman. Kalau kamu perasan kenapa air ni tidak basah dekat dengan pokok?
Kenapa dia memang tak letak dekat, betul-betul dekat pokok? Siapa boleh jawab gambar ni? Takut ada masalah akar tu. Okey. So ini Takut nak elakkan kelembapan dia. lebih. Ya, ini disebabkan oleh emitter ni dia sentiasa bekalkan air dan pokok ni masih lagi pada usia pembesaran, kecil lagi. So dia untuk mengelakkan rosak akar daripada kelembapan yang tinggi, so dia letak jauh sikit lah. So tapi still lagi pokok ni masih lagi mampu absorb air. Okay, dapat air sebab ni surface saja. Sebenarnya kalau kita tengok dia punya distribution, sekejap saya share ni. Where is my pen? Okay, kalau kita tengok pokok emitters tu, katakanlah ni emitters. So di pokok, okay. So emitters katakanlah dia apply air kat sini, sebenarnya dia akan waiting area dia, bawah tanah dia macam slide over. Okay, dia tak menyeluruh. Dia bukan macam 3D tau. Ini macam oval lah, oval betul telur ayam lah bawah tanah. Okay, so dia tidak bukan satu kawasan keseluruhan lah. Okay, so di sini. So pokok sebenarnya akar dia, so dia should be able to absorb the water bawah ni lah. Okay, so di sini berlaku penjimatan air lah. So sebenarnya kita provide precise amount of water to the crops. Okay. Alright, let's go back to this. Alright, okay, ini ada jenis-jenis emitter for the distribution. So saya nak kamu baca yang ni, jenis-jenis emitter, baca sendiri. Dan example yang saya ada gambar di sini, point source emitter, example Netafilm, PD, brand lah. Okay, Toro E2 untuk flag emitter, macam-macam design, ya. Tapi yang pertama kamu kena tengok adalah dari segi flow rate dia. Ada yang jenis emitters tu keperluan dia ada 4 liter per jam. Maksudnya 4 liter per jam tu flow rate dia, kadar alir dia, air akan keluar daripada pipes tu sebanyak 4 liter dalam 1 jam. Okey, maksudnya kalau sistem kamu nak deliver sebanyak selama setengah jam, berapa banyak air kamu akan dapat? Dapat tak? 2 liter. 2 liter per hour. Ataupun setengah jam lah. Okay, setengah jam kamu akan dapat separuh daripada itulah. Okay. So sometimes kita akan cari emitter yang paling murah lah. Okay, normal lah kan, untuk reduce the cost of operation. Okay, ataupun kamu beli emitter yang rendah dia punya flow rate dia, katakan katakan 0.5 liter per hour, very low. So tapi keperluan pokok dia kamu kena pump, keperluan dia adalah 10 liter. So di sini kamu play with the time. Okay, so 0.5 liter kamu nak deliver berapa tadi? Katakanlah 1 lah. Okay, so kamu kena pump air selama 2 jam. Baru dapat 1 liter ataupun 2 liter tadi. Okay, 2 liter. So it's kind of like compensating in terms of the time and flow rates. Okay, dari segi pressure, tekanan. Okay, ini ada design ya. Design yang saya beritahu tadi. So kalau kamu perasan di sini dia ada membranes ya. Membrane ni sebenarnya yang mengawal kadar alir. Sama juga kalau kamu tengok di sini, sebelah gambar kiri tu akan ada zigzag. Ini dia convert daripada laminar flow, turbulent flow kepada laminar flow dan dia keluar melalui drop. Okay, drop. Okay, kalau tengok dari segi design dia, rugged design dia, ini adalah komponen-komponen dia, body, spiral path, flexible disc. Okay, flexible disc ni untuk mengawal tekanan, spiral path ni adalah convert daripada turbulence flow kepada laminar flow, dan ini delivery flow yang atas ni. Okay. Dan di bawah ni, graph ni adalah performance characteristic compensating long path distributor. Okay, apa maksud compensating?
Compensating maksudnya di sini setengah nozzle tu dia akan compensate, dia akan operate pada pressure yang optimum. Katakanlah kamu beli satu nozzle yang jenis atas ni, dripper ni, dia akan beritahu minimum pressure, operating pressure dia katakanlah 4 Pascal, 4 kilopascal. Ataupun ada yang jenis 20 PSI dan sebagainya, unit berlainan ya. So kamu kena tengok dia punya spek dia dan tekanan pump. Cukup ke tak? Sebagai contoh situasi kalau pump tu tak cukup tekanan yang dihasilkan. So kesan dia adalah kepada flow rate. Tekanan yang rendah, flow rate dia pun rendah. So imagine kalau kamu nak siram pokok di rumah ya. So sekarang musim MCO ni semua orang di rumah. So kena siram pokok ya. Kalau kamu buka perlahan kepala pipe tu, so sebenarnya kamu menggunakan tekanan air. So air yang keluar pun sedikit. Okay, sama prinsip pada dripper juga. Okay. Kalau tekanan rendah, air yang keluar pun rendah. Okay, dia tak boleh capai minimum. What happen kalau tekanan dia terlampau tinggi? Katakanlah spek dia adalah 20 PSI, pump deliver 40 PSI. Okay, kalau dripper kamu ada compensating pressure, so dia akan limit 20 PSI sahaja yang dibenarkan masuk. Tadi neta filem ni, filem disc ni, dia akan limitkan pressure. So dia macam diaphragm kita punya jantung lah, paru-paru. Okay, so dia akan limitkan pressure tekanan tu. So ini maksimum dia. So lebih pada tu dia tak boleh, flow rate dia maksimum kat situ lah. Katakanlah dia boleh 20 PSI, so dia deliver 4 liter per jam. So 4 liter per jam sahaja. Okay, dia akan deliver. Tak lebih daripada tu. Contoh kalau pipe air di rumah kamu siram pokok, buka dengan lebih laju, so air yang keluar pun lebih laju. So kamu tak boleh mengawal tekanan dia, kan? So unlike for the dripper, dia memang design untuk mengawal tekanan. So ini adalah graf di mana pressure air of water berapa meter air dengan discharge liter per jam. Okay, pressure. Katakanlah nanti kamu ada pump air, so pump air pressure biasanya dalam within this range lah, yang the best. Okay, the best. So kamu akan dapat berapa discharge. Ini lebih kurang. So kamu plot naik graf ni, kamu akan dapat antara 3 hingga 5 liter per jam. Okay, ataupun kamu boleh masuk dalam formula. Okay, Q 2.26, H 0. berapa ni? 18. Okay, 188. Okay, kamu dapat estimation berapa discharge. Okay, biasanya kalau kita dah beli nozzle, dia dah ada apa ni? Flow rate lah. So bila dapat flow rate, sebenarnya kamu boleh pergi balik kepada pressure ni. Nak kira berapa pressure tekanan air yang kamu akan dapat. Okay. So yang paling banyak digunakan untuk sistem vertigasi di Malaysia adalah drip pen. Ini paling famous lah, paling mudah, paling fleksibel dan paling banyak digunakan di Malaysia. Kalau kamu perasan siapa pernah buat sistem vertigasi akan ada benda yang sama, zigzag macam ni. Apa prinsip dia? Untuk convert kepada laminar flow. Okay, drip pen. So ini lebih dia akan membantu dari segi flexibility, dari segi lokasi, dari segi amount of water dan sebagainya. Okay. Yang kedua jenis emitter adalah line source. Okay, line source maksudnya duduk di atas dalam line pipes, lateral pipes. Dia dah built in. So ini mahal sikit dan biasanya kurang cost effective, jarang kita guna. Kalau di Malaysia ni tak banyak gunalah. Ada tapi tak banyak. Okay. So dalam tu sama ada corrugated dan juga ada sistem untuk convert to laminar flow. Dia akan keluar daripada lubang kecil ni untuk air menitis. Okay. Dan bubbler, irrigation, emission, biasanya kita akan cover pada orchards lah, pokok buah-buahan yang perlukan air yang lebih banyak daripada berbanding pokok sayur-sayuran biasanya discharge rate dia lebih besar dari 24 liter per jam. Okay. Application dia untuk trees, flower bed, vegetable dan shrub. Dan biasanya kita siram bukan kerap lah. Satu hari mungkin sekali saja ataupun once within 3 days. Okay. Okay, micro sprinkler.
Siapa pernah tanam durian? Ada buat projek durian? Siapa yang berminat untuk buat projek durian boleh cari saya. Saya tengah ada projek durian, so boleh makan durian. So micro sprinkler, kita ada projek irrigation. So kita tanam durian, so kita pakai micro. Micro maksudnya mini sprinkler. Biasanya sprinkler tinggi lebih pada 2 meter ya tinggi dia. So this time dia kurang pada tu, di mana kita cuba dapatkan patterns yang mana kita boleh deliver air yang agak tinggi lah. Okay, saya nak cepat sikit ya. Okay, system design. Okay, biasanya untuk system design of course kita kena ada head tank. Okay, tangki air, of course untuk menyimpan air dan sebagainya. Main line pipes, lateral pipes. Okay, tengok spek dia nanti. Okay, ini contoh yang saya ada bagi. Emitters, berjenis emitter, rujuk balik nanti nota saya. Okay, so ini chemical injection ni adalah alternative, optional. Okay, tak semua ada. Monitoring control equipments. Okay, fertilizer tank. Okay, ini contoh lain lah. Drip irrigation layout and its parts. Okay. Okay, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Doktor. Tak ada. So, saya akan bagi group assignment. Group assignment ni lebih kepada discussion lah. Di mana saya nak kamu design berdasarkan permasalahan yang saya akan bagi, cadangan kepada farmers lah. Apakah reka bentuk yang sesuai, irrigation yang sesuai bergantung kepada jenis tanaman yang dia akan tanam. Okay. So, kamu akan cuba calculate number of spacing, number of emitters. So, kamu kira berapa N, nak kira berapa jumlah tanaman, kamu boleh assume lah. Okay. Dan emitter discharge. Okay, ada contoh di sini ya. So saya tak akan pergi detail, kamu boleh cuba buat discussion di sini. So some of you will have a class soon. So saya kena cepat sikit ya. Contoh ini untuk water application uniformity. Keseragaman aplikasi air ya. So untuk kita mengukur keseragaman air, kita biasanya guna indeks ya, emission uniformity. So 100 bracket 1 minus 1.27 CV. So CV adalah manufacturer coefficient variation which is normally given. Ya. So kita akan bagi value ni. And the N numbers of emitter, berapa banyak emitter. Katakanlah satu pokok satu emitter. Kalau ada 10,000 emitter lah. Okay. For trees and shrub. Okay, for line. And Q is minimum emitter discharge. So minimum emitter discharge ni adalah pada minimum pressure. Yang seperti mana saya beritahu tadi, kalau pressure dia minimum, pump tu ada masalah, dia instead of 40 PSI, dia generate 5 PSI saja. So dia ada Q minimum. Berapa Q minimum? So berapa average of emitter discharge? Okay, sometimes kita ada maximum, kita ada minimum, average dan sebagainya. So kita kena perlu report juga average. So kita akan dapat kira berapa keberkesanan design irrigation kita. Okay. So maksudnya 90-70% ni apakah maksudnya? Ini adalah keseragaman air yang deliver, yang kita sampaikan, yang kita supply kepada pokok. Okay. Setiap pokok tu tadi akan dapat air sebanyak should be 100%. Tapi tidak semuanya 100%. Antara 95 hingga 70. Boleh tak beritahu saya kenapa range dia tidak cukup 100%? What happened? Ada siapa nak cuba? Anyone? Kenapa kurang daripada 100%? Okey, so yang pertama adalah berlaku kehilangan tekanan daripada sistem saliran. So bila tekanan rendah, so of course dia tak boleh deliver pada jumlah yang telah ditetapkan oleh emitters. Yang kedua adalah dari segi maintenance work. Katakan pipe so dan rosak dan sebagainya berlaku kehilangan air. Okay, so kita akan deliver.
So kalau dapat 70% tu dah kira okey lah. Okay. Alright, so this is coefficient variation. So all those example di sini exercise cuba buat. Okay, dah ada jawapan dia kat sini pun. Okay. Okay, so head loss ni untuk mengukur pump lah. Okay, biasanya kalau kita beli pump tu dia akan bagi berapa horsepower pump. Kamu ada 1 hektar, 2 layer, 2 ketinggian pokok bawah tanah dengan 1 meter ataupun 1,5 meter ketinggian. Berapa horsepower pump nak kena beli? 1 ke 1.5 ataupun 2 horsepower pump. Kalau modal besar tak apa, boleh beli je yang besar. Tapi tak boleh juga kalau terlampau besar, burst pipe pecah. Ya. Yeah? Okay, so in this case I will leave it to you, and then some of the problems so you can read through of that. So ini dari segi risk of clogging, emitter, kenapa clogging pH dan sebagainya, ini untuk information lah. Okay, clogging dan sebagainya. Dan my expectation is you should be able to differentiate keperluan sistem pengairan bergantung kepada sistem saliran dan juga design, ya, dan memahami apakah keperluan faktor-faktor yang perlu kita titik beratkan. Okay, what factor affecting the efficiency of the micro irrigation? Okay, apa jawapan dia? Let me share those. Okay, untuk soalan ni, ya, what factors? Mana saya nak share tadi? Share. Okay, faktor yang pertama. New. Okay, faktor pertama adalah crop. Okay, crop type. Pertama. Yang kedua, soil type. Soil type ni kalau sand, clay, silt. Okay, ni sand. Okay, so ini of course kalau tanah clay, so air lagi tinggi lah. Okay, paling tinggi. Sand will be lowest. So silt biasa moderate, the best. Okay, tapi bergantung kepada jenis tanaman. Okay, yang ketiga faktor lain adalah cuaca, weather. So kalau hot and humid macam negara kita, okay, humid, dan di sini mungkin monsoon season. So dia bergantung, dia akan mempengaruhi kepada kadar absorption. Okay, water to the plant. Okay, so monsoon ni of course terlampau banyak air lah. Okay, akan rosakkan tanaman dan sebagainya. So ini yang utama lah. Dari segi crop type. Satu lagi saya terlupa. Satu lagi, siapa boleh buat? Crop stage. Okay, stage tanaman. Okay, DAT berapa? Sampailah pokok tu mecak, atau kalau pokok orchards, pokok buah-buahan dia lain. Okay. So bergantung balik kepada tadilah crop type. Okay, so far ni questions boleh dapat boleh copy nota dan sebagainya. So for all of you, some of you might actually miss yang lecture notes tadi. So saya akan masukkan video recording saya lah dalam tadi dalam YouTube. Oh, saya terlupa yang hari tu saya belum masukkan lagi, but insyaAllah today saya akan buat juga. So all of you should be able to refer to that. Okay, any questions? So first of all, yang minggu lepas tu saya baru perasan ada a few student tanya soalan ataupun tak tanya.
rupanya saya tak dengar daripada mikrofon saya. So no wonder. I thought there is no questions, but this time I'll make sure that my speaker is on headphone. Any questions, guys? Setakat ni tak ada doktor. Apa dia? Tak ada doktor. Tak ada. Tak ada soalan. Fauzan ada. Ada. Okay. So assignment yang apa ni crowd production tu boleh buat Saya dah tengok ada yang dah hantar dah. Saya belum semak lagi. So we might have another session minggu depan. Dan saya ingat hari apa? Besok. Hari Khamis kan kita punya lab. Kalau ikutkan lab kita hari Khamis kan? Betul. Betul. Saya plan kita nak start lebih kurang hari ini juga pukul 9 hingga pukul 12. So kita akan buat session presentation daripada setiap kumpulan, wakil kumpulan lah. Boleh hari Khamis. 4 hari bulan. Boleh semua? Baik doktor. Baik. Boleh So kena practice lah. There will be Doktor, Aiman Hakim Boleh tanya doktor, tu. boleh. Ya. Ya, Aiman Hakim. Wakil Tak dengar, tak clear. Mic problem. Seorang je ke present doktor? Wakil kumpulan sahaja. Kalau wakil kumpulan pun tak confident, so dia boleh pass kepada wakil kumpulan yang lain lah. Untuk mencelah dan bagi komen lah. So at that time, your group member will allow to turn on your microphone, so you should be able to talk. And then saya nak bagi peluang untuk semua orang faham juga dan berkongsi your finding. Tak adalah saya seorang yang dapat kan. Kalau saya seorang, so will be a bit boring lah. So 4 hari bulan saya akan mention dalam kumpulan. So that will be our next lecture. So untuk lab, saya rasa setakat ini sahaja. Last lab hari tu kita buat berkaitan dengan apa yang saya tak ingat. Lab nombor 5 ke 6. Itu sahaja lab yang saya mampu buat. Saya tak sure bila universiti akan buka balik dan akan ada face to face. So dengan katanya Julai, tapi most likely not going to happen. Most likely because kita akan ada we don't know the future kan. So we take the worst scenario yang akan berlaku dan juga wait for the university punya announcement. And then supposed to be there will be a final exam coming, right? So final exam last topic saya nak tekankan adalah minggu depan topik nombor 8 ya. Agak penting juga. So that will be your last topic for this course. And after that you are ready to take for the final exam. Yeah. Okay, right everyone? Any questions? Anyone? Kami doktor Sorry? Khamis. Hari Khamis ya, Khamis pukul 8.30. So kita akan ada pembentangan setiap wakil kumpulan. Okey. Kita akan alternate lah kumpulan kuliah 2, kuliah 3 dan sebagainya. Kita akan alternate. So saya akan buat pemarkahan dan juga jot down the sequence lah. So kita akan ikut sequence number Number ikut kumpulan 1, 2, 3 sampai habis ikut kumpulan kuliah. Tapi kuliah tu saya akan alternate. Mula-mula kumpulan 1 kuliah 2, kuliah 1 kuliah 3 macam tu. Okay. So because you guys doing this pretty much the same crop, so let's see the comparison lah. Okay. So with that, thank you very much for your attention and then your participation. If there is any issue, soalan apa-apa, so boleh tanya dalam grup WhatsApp lah. So untuk lecture hari ni, is actually recording. So you should be able to go back to my lecture notes dan akan buat rujukan daripada situlah.
Okay. Alright. So with that, again, stay safe and then stay healthy, and then and goodbye. Thank you. Bye, Doktor. Thank you. Bye. Ya, betul. Bye. Thank you, Assalamualaikum. Doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Selamat Raya. Selamat Raya.